salam sejahtera buat semua. Saya Cikgu Nurul. Hari ini kita masih lagi dalam bab 5 fungsi trigonometri dengan subtopik penyelesaian bagi 6 fungsi trigonometri. Jom adik-adik. Penyelesaian fungsi trigonometri ataupun persamaan trigonometri, ini contoh 1A, sebab dia ada kaitan sikit dengan kita punya trigo form 4 yang pernah kita belajar dulu. Okey, dia dah bergabung banyak tau, dia melibatkan alfa lah. Okey, jadi contoh yang pertama, 1A diberi cos theta sama dengan, objektif kita ni kita nak cari nilai theta. Okey, nilai theta. Sebelum tu dek, kita tengok tahu dekat sini negatif. Negatif kita nak tahu cos negatif berada di kuadran mana. Okey, ni kita jangan lupa. Okey, aku suka tangan cikgu. Okey, jadi cos negatif berada di kuadran ketiga dan kuadran keempat. Okey, sebab kuadran pertama dengan kedua cos adalah positif. Disebabkan dia nak negatif, kita pilih yang negatif. Okey, seterusnya, okey, ambil kalkulator. Kita nak masukkan nilai, kita nak cari nilai alfa ataupun acute angle kita. Nilai alfa di mana? Di sini cos, shift cos. Lepas tu masuk 0.9063. Jangan masuk negatif ya, masuk yang positif. Negatif tu, negatif kita nak tahu kuadran mana, okey. Bukannya masuk negatif kat sini. Jadi kita letak nilai, okey, kita dapat 25 degrees. 25 degrees. Okey. So, kita nak tahu 25 degrees tu di manakah kedudukan alfa. Okey, kita refresh balik adik-adik. Sebelum ni kan cikgu ada tunjuk. Okey, sini adalah kosong. Okey, cikgu lengkapkan dulu. Okey, alfa sekarang yang terlibat adalah kuadran kedua dan ketiga. Jadi cikgu buat garisan pada kuadran kedua dan garisan pada kuadran ketiga. Jadi ingat tahu, alfa mesti melekat pada paksi X. So sinilah kedudukan alfa. Sini 25 degrees. Sinilah kedudukan alfa untuk kuadran ketiga. 25 degree. Okey, ni kuadran kedua, kuadran ketiga. Okey, jadi kita nak cari theta. Okey, theta. Okey, theta ni positif. Jadi mesti pergerakan dari melawan arah jam. Okey, jom cikgu tunjuk macam mana nak cari theta yang pertama. Okey. Theta yang pertama pada kuadran yang kedua theta pada kuadran kedua, okey. Mesti kita ukur pergerakannya daripada kosong hingga garisan yang pertama. Ini adalah kedudukan theta pada kuadran kedua. Jadi, kalau kita fokus betul-betul, okey. Kalau kita tutup sini ya, nak cari theta ni bukan ke ini semua 180. 180 tolak 25. Okey. 180 degrees tolak 25 degree. Okey, dekat sini kita akan dapat 155 degree. Okey, selesai. Jadi kita nak cari pula theta di kuadran yang ketiga. Theta di kuadran yang ketiga. Okey, cikgu ambil yang warna lain pula. Warna merah pula. So, daripada kosong sampailah garisan yang kedua sini. Okey, ini adalah theta pada kuadran yang ketiga. Jadi, macam mana kita nak tahu berapa degree? Okey. Tengok je lalu daripada kosong sampai 180. Dah ada 180. Lepas tu tambah sikit lagi ke bawah ni. Ke bawah ni dah 25. Jadi tambah 25 degrees. Okey, jadi kita dapat 180 tambah 25, 205 degree. Okey. Jadi cara nak tulis balik, okey. Dia nak tahu theta. Theta punya jawapan adalah 155 degree dan 205. Mesti adik tulis susun semula daripada nilai yang terkecil ke nilai yang besar. Okey. Ini contoh 1A. Okey, contoh yang seterusnya untuk 1B. Okey, 1B cikgu keluarkan dulu. Okey. Sin 2 theta. 0.6691. Tengok dekat sini positif. Kita check balik ya. Kita check balik. Okey.
Aku suka tangan cikgu. Okey, dekat manakah sin kita positif? Sebab sini positif Positif adalah di kuadran pertama dengan kuadran keempat. Okey, ni all positif, ini cos sahaja. Oh, sorry. Salah. Sin 1 dan 2. Okey, ni salah Okey, kuadran 1 dan 2 sebab all positif dan sin sahaja positif. Okey, itu yang pertama kita kena buat. Seterusnya kita nak cari alfa pula. Okey, nak cari alfa pula. Nilai alfa seperti biasa. Okey. Kita masukkan shift sin. Okey, shift sin 0.6691. Okey, dapat 41.9976. Jadi kita jadikan dia 42 degrees. Sebab kalau kita nak ambil 2 tempat perpuluhan, 7 tu lebih daripada 5 kan. Jadi tambah jadi 42. Okey, selalunya kita akan ambil 2 tempat perpuluhan tau. Okey, selesai. Jadi kita nak tulis dekat mana kedudukan alfa. Okey, dalam kita punya kuadran. Okey. Okey, tadi kata kuadran pertama dengan kuadran kedua. Jadi kuadran pertama dan kuadran kedua. Okey. Jadi cikgu letaklah ini alfa yang pertama pada kuadran pertama, ini alfa pada kuadran kedua. Okey, masukkan dulu. Okey, sekarang kita nak cari theta. Kita cari theta Okey. Kita cari theta. Okey. Di mana kita ukur theta untuk kuadran yang pertama. Okey. Kita ukur dia daripada kosong sebab positif theta sampai garisan yang pertama. Okey, ini adalah theta yang pertama. Sebanyak 42 degree. Okey, seterusnya cikgu nak cari theta pada kuadran yang kedua. Okey. Daripada kosong sehingga garisan yang kedua, cikgu dapat theta untuk kuadran yang kedua. Okey. Ingat, semua ni 180 tolak 42. Dapat theta ni 180 semua tolak 42. Okey, di sini cikgu dapat 138. Okey, kita perlu tulis semula nilai-nilai theta kita. Kita tengok starting disebabkan starting di sini adalah 2 theta. Okey, 2 theta. Jadi bermaksud dia berputar 2 kali. Okey, berputar 2 kali. Sebenarnya kita punya domain ni dia berputar 2 kali kan. Maksudnya kita kena darab 2. Okey, maksudnya sehingga 720. Jadi untuk tulis balik jawapan dia, theta okey, yang pertama kita dapat tadi 42 degrees. 2 theta. Sebab ni 2 theta Okey. Okey, 2 theta sama 42 dan 138. Okey, disebabkan dia berputar 2 kali yang penuh, jadi yang seterusnya kita tulis balik 42 tadi tambah 360, satu lagi pusingan. Yang 138 ni kita tambah lagi 360. Okey, seterusnya jumlah di sini kita dapat tetapi adik, soalan dia nak theta. Jadi ni 2 theta, ini 2 theta tau. Disebabkan kita nak theta, semuanya kena bahagi 2. Semuanya bahagi 2. Okey, selesai. Okey, selamat mencuba. Ini bahagi 2. Okey, selamat mencuba. Okey, adik-adik, contoh yang seterusnya mungkin kita boleh jumpa bentuk yang macam ni. Okey, dia bagi equation trigonometri dia adalah
square root 2 sin X sama dengan 1, di mana X tu di antara 0 degree ke 360 degree. Kadang-kadang tak semestinya guna theta saja tau. X pun boleh, apa-apa simbol pun boleh. Tetapi dekat sini agak menarik, without using calculator. Okay, tidak menggunakan calculator. Jadi kita nak cari X lah, nak cari theta lah sebenarnya. Okay, yang pertama kita cuba ringkaskan. Sin X sama dengan 1 per square root 2. Okay, ni positif. Okay, ni positif. Okay, jangan lupa kalau positif, cikgu buat banyak kali supaya kita tak lupa Aku suka tangan cikgu. Okay, bila sin positif, okay, kat sini all positif dan sini sin positif. Kuadran 1 dan kuadran 2. Okey, seterusnya dia kata tanpa guna kalkulator tak boleh masuk Ini yang penting yang cikgu suruh kamu hafal, special angle. Di sini. Okey, special angle. Okey, di mana tadi 1 per square root 2 kan? Okey. 1 per square root 2 dan sin. Tengok. Ni dia. 45 dah ni. Jadi kita tahu 45 degrees. Okey. Kena hafal Okey, 45 degrees. Okey, jadi cikgu buat kat sini. Sin X sama dengan 45 degrees. Dah, tak perlu pakai calculator sebab kita pakai otak kita. Jadi kita buat kuadran macam biasa. Okey, ataupun kosong. Okey, disebabkan kuadran yang terlibat adalah 1 dan 2. 1 dan 2. Terus kita masukkan nilai alfa kita. 45. Okey. Jadi kita cari X pada kuadran pertama. Okey. Ukurannya adalah positif kan? Maksudnya melawan arah jam. Kita kira daripada 0 sampai garisan yang pertama. Ini adalah X yang pertama. Berarti 45 degrees. Okey. Untuk X pada kuadran yang kedua, okey, daripada 0 kita ukur sehingga garisan yang kedua. Ini adalah X pada kuadran yang kedua, di mana kita nak cari sin 0 ke sini, maksudnya 180 degree. Semua ni tolak 45. Tolak 45 degree, kita akan dapat 135. Okey, jadi belum siap lagi tau. Kita kena tulis semula jawapan. Jadi kesimpulannya, oleh itu X sama dengan, kita mesti susun degree yang terendah hingga tertinggi. Jadi 45 degree 135. Okey, selesai. Okey, contoh yang seterusnya, contoh yang ketiga A. Kita nak cari nilai Y bila equation trigonometri diberi seperti A, B dan C, dan ini dia punya domain untuk Y. Okey, so sekarang cikgu tunjuk dulu macam mana nak selesaikan example yang 3A. Okey, 3A cikgu tulis dulu persamaan dekat sini. Okey. Okey, kita cuba satu persatu tau. Okey, kita jadikan general form. Okey, lepas tu kita tengok ada dua term. Term yang pertama, term yang kedua. Oh, ada sama, sin Y. Jadi kita boleh faktor. Saya keluarkan sin Y. Dekat sini tinggal 3. Okey, kita semakin hampir. Sebenarnya trigo ni macam quadratic equation juga tau. Macam kita kena faktorkan. Okey. Jadi bila dah ada dua macam ni, kita pecahkan. Jadi untuk yang pertama, okey, kalau kita tutup sini kita tutup bracket ni, sebenarnya sin Y sama dengan kosong. Okey, kalau kita tutup sin Y, kita dapat sini sikit 3 cos Y tolak 1 sama dengan kosong. Jadi kita ada 2. Okey. Kita pecahkan dan sini. Okey, ada 2 pecahan. Jadi, okey, untuk nilai sin untuk kosong ni special tak value dia. Okey. Sebenarnya nilai sin ataupun nilai Y bila kosong nilai dia, sebenarnya jawapannya adalah 0 degrees
180 degrees dan 360 degrees. Kenapa? Okey, dekat sini lah kita perlu ingat. Okey, kalau kita pernah belajar dulu trigo, kan kita ada belajar bentuk graf sin. Okey, bentuk graf sin kan macam ni. Okey, ini adalah graf y sama dengan sin x. Okey, di mana ini nilai kosong. Ini adalah 180, sini adalah 360. Okey, y x. Jadi sin y bila kosong, ni bila kosong, bila y kosong, jadi x kita kosong, 180, 360 nilai theta kita. Okey, jadi kita dapat yang ini. Special sikit tau untuk sin y sama dengan kosong. Okey, sebab bila kita shift sin kan kosong, kita akan dapat kosong sahaja, tapi sebenarnya nilai dia ada lagi satu. Okey, ini dah selesai, biarkan. Kita pergi yang seterusnya di sini. Okey, cikgu selesaikan. Okey, kita semakin hampir. 1/3. Okey, 1/3. Jadi cikgu buat kuadran. Okey. Okey, disebabkan cos kita positif. Cos kita positif adalah, kejap aku suka tangan cikgu. Maksudnya kalau positif berada di kuadran pertama, sebab kuadran pertama all positif, dan kuadran keempat sebab cos sahaja positif. So, okey, kita nak letak nilai alfa. Jadi, jangan lupa kita shift cos kan 1/3. Okey. Shift cos, letak 1/3, pastikan dalam pecahan. Okey. Jadi adik-adik dapat 70.53. Okey. Jadi inilah nilai alfa kita. Okey. Nilai alfa kita. Sorry ya. Sini adalah nilai alfa kita. Okey. Jadi sini 70.53, 70.53. Okey. Jadi kita nak cari nilai y yang pertama. Nilai y pada kuadran yang pertama adalah daripada kosong sampai sini. Ini y yang pertama. Kita dapat 70.53 degrees. Okey. Nak cari y yang pada kuadran keempat. Y pada kuadran keempat. Okey, kita ukur daripada kosong sampai garisan yang kedua. Okey. Nak cari angle sini kan, maksudnya semua ni adalah 360. Tolak di sini. Jadi 360 tolak 70.53. Okey. Jadi kita dapatlah kuadran yang keempat. Nilai y adalah okey 289. Cepatnya 360 tolak 70.53, 289.47. Okey. Okey, so kita selesai di sini, tapi kita jangan lupa buat jawapan akhir kita. Sebab nilai y kita ada di sini, dia merata-rata kan. Jadi kita kena tulis semula. Okey, tulis semula, tapi jangan lupa dalam bentuk tertib menaik. Oleh itu, y sama dengan kosong dulu. Okey. Lepas tu 70.53. Okey, lepas tu 180 degree, 289.47, dan terakhir sekali 360. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Okey. Inilah penyelesaiannya. Selamat mencuba. Ini contoh A. Sekejap lagi cikgu tunjuk contoh 3B. Okey, contoh soalan 3B. Okey. Cikgu salin dulu. Okey, dekat sini kita perlu berhati-hati tau. Chord, kita tahu chord adalah satu petan. Ingat ya, sebab ada T hujung ni, satu petan.
di mana cikgu tukar macam ni. 1 per tan Y. Okey, ini pula negatif tan negatif Y ni pula apa sebenarnya? Okey, kalau ada tengok balik sebelum ni. Okey, untuk any angle, okey, kalau sin tetanya negatif sebenarnya sama dengan negatif sin theta. Kalau cos tetanya negatif, dia positif cos theta. Tan pula negatif tan tetanya sama dengan negatif tan theta. Untuk cos saja dia tidak berubah tau. Okey, sekarang tan negatif Y kita negatif sama dengan negatif tan kan. Jadi ni cikgu keluarkan sama dengan negatif tan Y. Kita ubahlah sebab yang ini theta, kita ubah ikut Y. Okey, biarkan. Okey, so di sini akan jadi 2 tan Y sama dengan negatif positif tan Y. Okey, jadi kita nak hilangkan pecahan tan Y bawa pergi kanan akan jadi darab. Ni hati-hati dek, untuk trigo bukannya Y tu kuasa 2 tau. Tanda tan kita tu yang kuasa 2. Jadi kita darabkan macam ni. Okey, yang berlaku adalah tan kuasa 2 Y. Okey, cikgu kurang berminat sangat kalau tan tu sebelah kanan. Cikgu ubah macam ni. Tan kuasa 2Y sama dengan 2. Jadi cikgu nak cari Y. Jadi tinggallah tan Y. Jadi 2 ni kita square root. Okey, ingat bila kita square root, okey, akan ada plus minus kan. Plus minus 1.4142. Okey, panjang lagi perjalanan kita. Okey, jadi jawapan akan ada 2. Satu bila tan Y positif, satu bila tan Y kita negatif. Okey, selepas itu kan adik-adik, okey, kita nak cari alfa. Alfa seperti biasa, okey, kita masukkan, okey, shift tan 1.4142, cikgu dapat, okey, 54.74. Sini pun sama. Okey, apa yang berbeza adalah kita nak buat kuadran. Kalau adik dah mahir, tak perlu pun tunjuk okey step yang panjang ni tau. Okey, aku suka tangan cikgu. Jadi kuadran yang positif, kuadran pertama positif dan tan. Kuadran yang kedua positif. Okey, lepas tu kita tengok sini pula. Aku suka tangan cikgu. Tan negatif berada di kuadran kedua dan kuadran ketiga. Okey, jadilah di sini lokasi alfa kita. Okey, sini pun 54.74. 54.74. Okey, kita nak cari nilai Y kan. Okey, okey, nilai Y yang pertama, okey, kita ukur daripada kosong sampai garisan yang pertama masih 54.74. Okey, seterusnya, okey, daripada kosong hingga garisan yang kedua berarti 180 degrees tambahkan dengan 54.74. Jadi jawapan kita adalah 54.74. Okey, kita akan dapat 234.74. Okey, ini selesai yang pertama. Kita buat yang kedua pula. Okey, nilai Y yang pertama daripada kosong sampai garisan yang pertama bermaksud 180 degrees tolak 54.74. Okey, nilai yang kedua pula daripada kosong sampai garisan yang kedua, okey, bermaksud 360 tolak 54.74. Jadi jawapan kita adalah
125.27. 180 tolak 54.74. 125.26. Okey. Sini pula akan jadi 305.26 degrees. Tak cukup nafas. Okey, kalau ada dah mahir tak perlu pun working step yang ini tau. Okey, jadi belum siap lagi tau. Kita perlu tulis jumlah angle tu sampai habis. Kita gabungkan. Okey, oleh itu Y sama dengan, kita ikut susunan 54.74. Okey, lepas tu 125. Lepas tu okey 234. Dan terakhir sekali 305. Okey, itu sahaja untuk contoh soalan 3B. Okey, contoh yang terakhir iaitu 3C. Ni ya, cikgu tulis di mana 4 tan Y tolak kod Y tambah 3. Okey, dia ni seperti quadratic equation lah. Kita punya term kena sama. Kalau sini tan, ini kod, kita susah sikit nak selesaikan. Kita tukar kod ni kepada tan. Kita sedia maklum kod adalah 1 per tan Y. Okey, lepas tu kita nak hilangkan pembawah penyebutnya. Kita kena darab dengan tan Y. Okey, jadi tan kuasa 2Y. Sini 3 tan Y. Okey, bila dah masuk kawasan ni adik-adik, kita seperti buat quadratic equation tau. Persamaan kuadratik, bukan ke persamaan kuadratik x square. Okey, lepas tu baru x, lepas tu baru malah kan. Okey, jadi kita cuba susun dulu ni. Ni x square. Okey, dah tersusun. Sebenarnya kita andaikan dia seperti persamaan kuadratik. Saya tukarkan, okey. Andaikan tan kita ni adalah x untuk sementara. Jadi kita akan dapat 4x square tambah 3x tolak 1. Jadi kita factorize seperti biasa. Adik masuk dalam kalkulator, okay, kita akan dapat 4x. Jadi kat sini 1, 1. Kan saya letak tambah, tolak. Okey, adik akan dapat di sini x tolak 1, x tambah 1/4. Okey, macam ni. Kita masukkan dalam bracket. Kita buat faktor. X tu sebenarnya tan kan? Okey, x tambah 1 maksudnya tan y tambah 1. Okey, tan y. Okey. Lepas tu 4 tan y tolak 1. Okey. Jadi selesai. Cikgu keluarkan. Okey. Lepas tu bila di sini ada dua bracket, maksudnya kita ada dua jawapan tau. Okey, jawapan yang pertama. Okey. Jawapan yang pertama bila tan y tambah 1 sama dengan 0. Okey, jawapan yang kedua 4 tan y tolak 1 sama 0. Kita buat seperti biasa. Okey. Jadi kita semakin hampir. Okey, kita semakin hampir di mana kita perlu berpegang pada prinsip, okey, aku suka tangan cikgu. Okey, kita nak cari jawapan. Okey, sebelum tu kita cari dulu acute angle. Acute angle. Okey. Ini pun cari acute angle. Okey, di mana? Untuk di sini cikgu buat dia punya kuadran. Okey. Dekat sini negatif. Okey, bila negatif, kuadran yang negatif untuk tan adalah ni S. Okey. Negatif untuk tan adalah kuadran 2 dan kuadran 4. Kuadran 2 dan kuadran 4. Jadi, okey.
Okey, yang ini pula tan positif. Okey, tan positif adalah kuadran pertama dan kuadran ketiga. Okey, jadi jangan lupa macam mana kita nak keluarkan acute. Acute tu maksudnya shift tan 1. Sebab ni 1. Jangan masukkan negatif 1 tau. Dapat 45 degrees. Yang ini pula, okey. Yang ini pula shift tan dalam bracket 1/4, tutup balik bracket, kita akan dapat okey 14.04 degree. Okey. Jadi jangan lupa kita masukkan dia punya alpha acute kat sini 45. Okey. Yang ini pula 14.04, sini pula 14.04. Okey. Jadi jangan lupa macam mana cara kita nak cari nilai y ataupun theta. Okay, nilai y yang pertama daripada kosong sehingga garisan yang pertama, warna hijau ni, iaitu 180 tolak 45. Okey. Yang kedua, mak kau. Okey, daripada kosong yang warna oranye ni sampai barisan yang kedua, 360 degree tolak 45. Okey. Jadi kita selesaikan. Kat sini kita akan dapat 135. Ni kita akan dapat 315. Okey. Cikgu selesaikan ni. Okey. Yang pertama daripada kosong sampai garisan yang pertama sama. Okey. Di mana 14.04. Okey. Yang kedua daripada kosong sampai garisan yang kedua 180 okey. Di mana 180 tambah dengan 14.04. Okey. Jadi jawapan dia adalah ini kekal. Ini hasil tambah dia 194.04. Okey, kita selesai mendapat dua-dua nilai y. Tapi jangan berhenti begitu saja. Kita perlu tulis, kita gabungkan semua nilai-nilai angle y tapi dalam susunan yang menaik. Okey, oleh itu y sama dengan siapa dulu? Okey. Okey, selesai. Ini jawapan akhir kita. Okey adik-adik, cikgu harap kita cuba. Okey, jangan cepat berputus asa tau. Sebenarnya simple saja, kita kena buat berhati-hati dan selamat menjawab. Okey, cuba buka buku teks. Okey, jawablah soalan bahagian solving trigonometric equation. Okey, bye-bye. Kita jumpa lagi untuk subtopik yang seterusnya.